terangkan bagaimana insang diadaptasikan untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Okey, 4 markah. Okey. Bilangan lamela yang banyak pada insang membekalkan luas permukaan yang besar untuk proses pertukaran gas berlaku secara maksimum. Lepas membran filamen insang adalah nipis dan mempunyai banyak kapilari darah untuk menambahkan kecekapan pengangkutan gas respirasi. Okey. Okey dah tu. B. Rajah 6.2 menunjukkan satu mekanisme pertukaran gas dalam ikan. Terangkan mekanisme ini. Ini mekanisme tukar ganti lawan arus, iaitu arah aliran air yang melalui insang adalah bertentangan dan menyongsong arah aliran darah dalam kapilari darah di lamela. Lepas tu, mekanisme ini mewujudkan perbezaan kecerunaan kepekatan gas respirasi ataupun boleh cakap oksigen dari air meresap ke dalam kapilari darah dengan mudah dan karbon dioksida dari darah meresap ke dalam air dengan mudah. Okey. Lepas tu, nombor 2, ikan terkena jangkitan penyakit kutu insang yang menyebabkan filamennya rosak dan operculumnya tidak boleh ditutup dengan sempurna. Ramalkan apa yang akan kepada mekanisme tarik nafas pada ikan tersebut. Okey, 4 markah. First, ikan akan sukar bernafas kerana tekanan di dalam rongga mulut sama dengan tekanan persekitaran dalam air itulah. Lepas tu, pertukaran gas di lamela menjadi kurang cekap menyebabkan sel badan ikan kurang menerima oksigen. Okey. Faham tak setakat ni? Faham tu kan? Okey. Lepas tu, C. Rajah 6.3 menunjukkan sebahagian keratan akhbar mengenai gempa bumi yang mengakibatkan siling perpustakaan sebuah sekolah runtuh. Okay, terangkan bagaimana keadaan pernafasan anda dikawal atu untuk menyesuaikan diri semasa situasi cemas berikut ini. 10 markah. Okay, markah pertama, kelenjar adrenal akan dirangsang. Lepas tu, hormon adrenalin akan dirembeskan. Lepas tu, kadar pernafasan akan meningkat. Lepas tu, menyebabkan lebih banyak oksigen diambil. Lepas tu, kadar ventilasi akan meningkat. Lepas tu, kadar denyutan jantung pun akan meningkat jugalah. Lepas tu, lebih banyak glycogen ditukar kepada glukosa dan meningkatkan aras glukosa dalam darah. Lepas tu, lebih banyak oksigen dan glukosa diangkut ke sel-sel badan. Lepas tu, kadar respirasi sel akan meningkat. Lepas tu, lebih tenaga dihasilkan untuk menghadapi situasi lawan atau lari. Boleh faham? Boleh. Terbaik. Faham. Okay. 7A. Rajah 7.1 menunjukkan pisang dalam dua situasi yang berbeza. Okay, situasi X, pisang tu diletak atas meja macam tu je. So, situasi Y, pisang tu diletak dalam bekas. Okay. Berdasarkan rajah tu, pisang dalam situasi mana yang masak lebih dahulu. Okay. 4 markah. Okay, situasi pisang dalam situasi Y akan masak dulu. Sebab pisang yang matang akan membebaskan gas etilena. So, gas etilena yang terbebas akan terperangkap di dalam bekas tu. So, gas etilena akan merangsang pemasakan buah. Ataupun korang boleh tulis pemasakan buah pisang akan lebih cepat. Okay, lepas tu, 2 pisang telah diubah suai secara genetik melalui kejuruteraan genetik dan dikenali sebagai organisma yang diubah suai genetik, GMO. Okay. Berikan kebaikan dan keburukan pisang GMO. Pak Markah. Okay, kebaikan dia menghasilkan pisang yang berkualiti tinggi. Maksud mengurangkan penggunaan racun serangga. Kalau keburukan dia menyebabkan kewujudan spesies mula jadi terancam. Maksud melibatkan kos yang tinggi. Okay. Rajah 7 menunjukkan anak benih diletakkan dengan hujung pucuk dan hujung akarnya dengan secara mengufuk dalam gelap. Okay. Berikan persamaan dan perbezaan gerak balas hujung pucuk dan hujung akar terhadap graviti. Okay. First, persamaan dia, gerak balas kedua-duanya dikawal oleh hormon auksin.
Lepas tu, kedua-dua meristem apex, hujung pucuk dan akar menghasilkan auksin. Lepas tu, gerak balas kedua-duanya tidak dipengaruhi cahaya matahari. Tu persamaan dia lah. Perbezaan dia, pucuk adalah geotropisme negatif, manakala akar adalah geotropisme positif. Lepas tu, hujung pucuk tumbuh menjauhi arah tarikan graviti, manakala hujung akar tumbuh ke arah tarikan graviti. Lepas tu, kebekatan auksin yang tinggi merangsang sel pucuk, manakala kebekatan auksin yang tinggi merencat pemanjangan sel akar. Okey. Okey, beam rajah 7.3 menunjukkan struktur ovule satu bunga. Yang X ni tube dia bunga, Y ni nukleus tube, X pula, Z ni gamit jantan. Nukleus tube akan merosot. Kalau korang tak yakin sangat tu nama apa, tulis je lah apa yang dia label kat situ kan. So, nukleus tube akan merosot. So, hujung tube dia bunga akan pecah. Gamit jantan masuk ke dalam ovule. Lepas tu, satu gamit jantan akan bergabung dengan sel telur membentuk zygote diploid. Lepas tu, satu gamit jantan lagi bergabung dengan dua nukleus kutub membentuk zygote triploid. Proses ini dikenali persengawaan ganda dua. Boleh faham? Okey. 8. Rajah 81 menunjukkan satu kita-head seseorang wanita. Terangkan bagaimana hormon yang dirembeskan sebelum ovulasi mengawal perubahan dalam ovari dan uterus. Okay. First, kelenjar pituitari dirangsang untuk merembeskan hormon perangsang folikel ataupun FSH. FSH merangsang perkembangan folikel di dalam ovari. Sel-sel folikel yang berkembang merembeskan hormon estrogen. Estrogen membaiki dan memulihkan dinding endometrium. Aras estrogen yang tinggi merangsang rembesan hormon pelutinan atau FSH. Aras estrogen yang tinggi merencatkan rembesan FSH. Lepas tu aras LH yang tinggi merangsang pengovulan. Lepas tu last sekali aras LH yang tinggi merencat perkembangan corpus luteum. Okay. Nombor 2, terangkan perubahan yang mungkin berlaku dalam ovari dan uterus sekiranya usus sekunder disenyawakan. 4 markah. Okay, saiz corpus luteum semakin bertambah, aras progesteron semakin meningkat. Lepas tu mekanisme suap balik negatif berlaku. Lepas tu aras progesteron yang tinggi menyebabkan rembesan FSH direncat. Lepas tu dia merencatkan perkembangan folikel yang lain. Lepas tu penebalan dinding endometrium dikekalkan sebagai persediaan untuk penempelan embrio. KB 2 menunjukkan fetus manusia dalam uterus ibunya. Terangkan fungsi placenta kepada pertahanan badan fetus. 4 markah. So, memisahkan sistem peredaran darah fetus dengan ibu. So, mengelakkan penggumpalan darah ataupun pengaglutinatan pada fetus. So, mengelakkan kemasukan patogen dari salur darah ibu. So, membenarkan resapan antibodi dari salur darah ibu. Okey? Okey tak setakat ni ke laju ke? Okey. Okay. Erythroblastosis fetalis ialah jenis penyakit hemotolik. Pemusnahan sel darah merah pada bayi berlaku pada kehamilan kedua dan seterusnya akibat faktor resus. Okay. Terangkan bagaimana situasi ini boleh berlaku walaupun sistem peredaran darah fetus berasingan daripada sistem darah ibu. Okay. Jika seorang ibu dia resus negatif mengandungkan bayi resus positif, masalah tidak timbul kerana darah ibu terpisah daripada darah fetus oleh plasenta. Masalah akan timbul kalau waktu akhir kehamilan
dan waktu melahirkan bayi kerana terdapat kemungkinan besar darah bayi boleh bercampur dengan darah ibu melalui plasenta yang mula tertanggal. So, apabila darah bayi yang mempunyai antigen rhesus memasuki sistem darah ibu, ini akan merangsang darah ibu untuk menghasilkan antibodi bagi melawan antigen ini. So, bayi pertama akan lahir dengan selamat. So, apabila ibu ini mengandung, untuk kali kedua, bayi rhesus positif, antibodi yang berada dalam plasma darah ibu akan dapat merentasi plasenta dan menyerang sel darah merah bayi, membuatkan sel darah merah bayi itu akan kosong dan meletus. So, sel badan bayi itu akan kurang menerima oksigen dan akhirnya menyebabkan keguguran. Okay. 9. Darjah 91 menunjukkan sebahagian kedatangan akhbar mengenai jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2019. Okay. Pertambahan populasi manusia menimbulkan konflik antara keperluan untuk memenuhi, okay, ni bacalah sendiri. So, bincangkan aktiviti manusia yang mengancam ekosistem tersebut. Okay. First, aktiviti penerokaan hutan secara besar-besaran untuk tujuan perindustrian. So, penghutanan untuk membuka kawasan penempatan baru menyebabkan hakisan tanah. So, penggunaan tanah secara berlebihan untuk pertanian intensif akibat pertambahan permintaan bekalan makanan. So, penggunaan racun dan baja secara berlebihan dalam pertanian untuk meningkatkan hasil tanaman. So, dia akan menyebabkan pencemaran air atau eutrofikasi. Terangkan usaha-usaha yang telah dijalankan oleh kerajaan Malaysia untuk mempelbagaikan pengeluaran makanan akibat pertambahan penduduk Malaysia. Okay, first, menggalakkan pemakanan ulam bagi menggantikan sayur-sayuran. Ulam ialah daun-daun segar yang dimakan mentah. Ulam kaya dengan mineral, vitamin dan serat. Contohnya macam pegaga, kacang botol dan betai. Lepas tu, mempelbagaikan sumber protein seperti ikan air tawar ataupun boleh cakap menggalakkan pemakanan cendawan. Okay. Darjah 92 menunjukkan aktiviti pembakaran jerami padi. Bincangkan fenomena. Okay. Pasal soalan ni dia tanya pasal fenomena. So kita kena cakap lah fenomena apa kan. So dia fenomena tersebut ialah jerebu. So untuk yang jumlah zarah-zarah terampai di udara meningkat tu boleh jawab akibat daripada asap. So gas karbon dioksida meningkat di udara. So menyebabkan pencemaran udara. So yang nombor 2 ni, fenomena ini akan beri kesan ke atas manusia dan tumbuhan. Boleh cakap kesihatan manusia terganggu. So mengurangkan jarak penglihatan yang menyebabkan kemalangan lalu lintas. So kadar fotosintesis berkurang. So mengurangkan hasil tanaman. So nombor 3 dia minta ni, usaha-usaha untuk mengelakkan pembakaran jerami padi berleluasa. Boleh jawab penguasaan undang-undang. So diubah menjadi baja kompos ataupun pendidikan mengenai pengurusan kelestarian tanaman padi. Okey. Setakat ni faham? Faham. Faham. Okay. Laju ke apa ke? Okey je. Borak suami. Okey. Ada lagi ke dah habis lah? Tak ada, habis. Dah habis? Ai. Habis lah, tu je.